Saya ni jenis yang malas nak masak tau. Biasanya kalau nak makan tu dah penat belajar semua, kalau boleh nak cari makanan yang dah frozen food, lepas tu tinggal nak panaskan je. So masuk dalam microwave, tunggu 5 minit, siap, kita dapat makanan. Ramailah orang tanya, mak pun tanya juga, tak bahaya ke asyik makan microwave food kan? Bukan ke macam like microwave tu kan radiation, tak ada long term effect ke? Nanti tak macam, bukan ke radiation tu boleh cause cancer kan? So kalau kita nak tahu betul ke tak microwave ni boleh cause cancer, kita kena tahu mekanisme di sebalik microwave tu. So microwave ni salah satu daripada wave ataupun gelombang yang ada dekat dalam electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum ni macam satu spektrum gelombang yang membawa tenaga daripada sekecil-kecil tenaga iaitu radio waves dan juga microwave kepada sebesar-besar tenaga which is gamma ray dengan x-ray. Satu benda yang ada dekat dalam electromagnetic waves ni ialah dia boleh transfer dia boleh membawa energi atau tenaga. Energi dia tu is berbeza ikut dia punya frekuensi. Frekuensi ni kalau kita boleh ibaratkan macam satu macam pergerakan manusia. Contohnya kalau pergerakan manusia tu sangat-sangat slow, macam kita nampak lah dia ni macam tak ada tenaga, lewenya macam tu. Tapi kalau macam pergerakan ni sangat pantas, macam tu maksudnya macam dia ada banyak tenaga kan. So sama macam tu juga dalam electromagnetic waves ni. Macam radio waves dengan microwave, dia punya frekuensi agak rendah. Bila frekuensi dia agak rendah, tenaga yang dibawa tu tak adalah banyak mana. Bandingkan dengan the other side of the spectrum dalam electromagnetic waves ni, gamma ray dengan x-ray, tenaga yang dibawa tu sangat banyak. Frekuensi sebab frekuensi dia sangat tinggi. Lagi satu pula, electromagnetic waves ni bukan just membawa energi, diorang pun boleh transfer energi tu kepada benda yang lain. Tapi transferal of energy dia tu bergantung juga kepada dia punya sejauh mana dia boleh bawa energi tu. Sebagai contoh kalau kita ibaratkan electromagnetic wave tu dengan tumbukan manusia. Kalau kita bandingkan radio wave dengan microwave tadi contohnya, dia mempunyai tenaga yang rendah kan. So kalau kita ibaratkan tumbukan yang sangat slow macam tu, kalau kita ada plywood biasa pun, plywood yang macam tak tebal mana pun, kalau kita tumbuk dia tak patah pun, dia tak pecah pun. Macam tu lah kita boleh ibaratkan microwave dengan radio wave. Tapi on the other side of the spectrum balik, kalau kita tengok bandingkan dengan gamma ray dengan x-ray, dia punya tenaga dekat dia dalam waves tu sangat-sangat kuat. So kalau kita ibaratkan dia dengan tumbukan, sebenarnya tumbukan itu boleh tembus even concrete. The only way yang boleh stop penetration of gamma ray dengan x-ray ni ialah actually kena ada beberapa kaki konkrit lah, kena tebal, baru tak boleh lepas dah tumbukan tu. So itulah beza dia antara high energy waves dengan the lower energy waves. So berbalik kepada microwave tadi kan, apa mekanisme sebenarnya microwave ni untuk memanaskan makanan? So macam kita tahu tadi, microwave ni dia ada energy dan energy tu dia boleh transfer kepada substance yang baru kan. So in this case, microwave energy tu dia masuk dekat dalam microwave tu, dia transmit energy, dia transfer energy dia kepada makanan. Molekul dalam makanan tu akan macam, bila kita ada energy macam tadi, dia naik frekuensi, jadi dia macam excited lah, dia macam bergerak, molekul dia bergerak. Bila molekul kita bergerak, dia macam release heat energy in this case. Tapi energy yang ada dekat dalam microwave ni, dia just cukup untuk menggerakkan molekul tu dan memanaskan dia. Kita bandingkan pula kalau kita ada gamma ray dengan x-ray yang transmit energy dia kepada makanan tu, energy yang ada dekat gamma ray dengan x-ray tu sangat-sangat tinggi, sampaikan dia bukan setakat excite molekul saja, tapi actually boleh keluarkan elektron daripada molekul tu. Dan ini boleh jadi menyebabkan dia ada perubahan lah dari segi struktur makanan tu, dan itulah yang sebenarnya yang menyebabkan kanser.